Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu bab baharu peningkatan tamadun Yunani dan juga Rom. Kita akan masuk pada hari ini satu subtopik ringkas iaitu pengenalan untuk tamadun Yunani bersama dengan lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Okey, baik. Jadi kita tengok dahulu pada hari ini semua pelajar, semua murid akan dapat menerangkan tentang tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani, kita tengok dahulu pengenalan dia mula berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Ini masa dia ataupun waktulah. Okey, jadi ingat 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Jadi perkembangan tamadun Yunani telah menyebabkan dia telah menjadi satu pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Jadi, inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian dalam pemerintahan dan bidang pentadbiran melalui pengenalan sistem demokrasi. Selepas itu, semua sistem demokrasi, ekonomi, sains teknologi, kesusasteraan, falsafah pendidikan menjadi semakin baik. Okey, baik. Diperkenalkan dan menjadi semakin baik. Okey, baik. Tamadun Yunani, dia punya lokasinya kat mana dia berlaku. Okey, berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan dengan di Laut Aegean dan serta Laut Mediterranean. Kat sinilah dia punya ni kan. Okey, baik. Jadi ini Laut Aegean, ini Laut Mediterranean. Kalau kita boleh lihat kat sini, ini ada 4 negara kota kat sini, Sparta, Olympia, Corinth. Okey, sini Athens dia punya kat sini kan. Jadi peta kedudukan negara kota dalam tamadun Yunani. Ni cikgu tunjuk ada 4 dia kan. Corinth, Athens, Sparta dan juga Olympia. Okey, baik. Jadi cuaca yang sederhana membolehkan kegiatan di luar rumah seperti perdebatan dan sukan dijalankan. Jadi ketika itu kan keadaan di sana cuaca yang sederhana saja. Jadi bila cuaca sederhana membolehkan kegiatan kat luar rumah. Macam kita kan, tak terlalu sejuk. Ataupun kalau sejuk je sukarlah. Macam ni sederhana membolehkan penduduk keluar rumah. Jadi bila dia keluar rumah, antara aktiviti yang dia selalu buat ialah perdebatan dan sukan. Dia berdebat, dia bersukan. Jadi ini 2 aktiviti yang mereka selalu buat lah. Okey, baik. Jadi kedudukannya berhampiran dengan laut. Okey, kedudukan tu berhampiran dengan laut. Jadi bila kedudukan tu berhampiran dengan laut, jadi orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Sama macam awak, kalau awak katakan awak ada rumah, okey, rumah awak sebelahnya adalah sungai kan. Jadi awak mestilah dikenali sebagai seorang perenang yang handal kan, sebab hari-hari boleh pergi situ kan. Macam dia orang, macam mereka, dia dekat dengan laut. Jadi mereka dikenali sebagai pelayar yang handal. Okey, baik. Jadi kita tengok perkembangan bagi tamadun Yunani. Jadi tamadun Yunani ni terkenal dengan negara kota ataupun polis. Dia polis tu dikenali, polis tu ialah negara kota. Bukan macam polis kita ni. Okey, jadi polis ialah negara kota. Jadi faham kat situ. Polis, saya tulis polis, negara kota. Jadi merupakan gabungan 3 komponen. Jadi dalam polis ni, katakan inilah satu polis, satu negara kota. Dalam negara kota ini, dia ada 3 komponen iaitu bandar utama. Okey, bandar utama, bandar kecil, kawasan kampung. Dia macam kita punya negeri lah. Ataupun negara kan. Dia punya tu. Kalau negeri kita ada bandar, bandar kecil, bandar kawasan kampung. Jadi polis menjadi sebagai ibu kota dan pusat tumpuan masyarakat. Okey, baik. Jadi di tengah-tengah polis, macam ni polis, dia di tengah macam ini kan. Ni polis semua sekali luas ni. Okey, di tengah-tengah dia ada Akropolis. Ni Akropolis. Okey, dia ada Akropolis. Akropolis ni ialah pusat pentadbiran. Jadi Akropolis juga merupakan pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Akropolis ni dia dilindungi oleh kubu. Ini pun dah ada kubu.
Okey, jadi dia dilindungi oleh kubu. Jadi Akropolis ni lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan. Okey, ini Akropolis ni Akropolis. Okey, dari segi keselamatan, pentadbiran dan komunikasi yang dilengkapi dengan rumah ibadat. Dalam ni ada rumah ibadat, ada temple apa semua kan. Okey, ada bangunan kerajaan, dalam ni ada bangunan kerajaan, ada istana, ada rumah golongan bangsawan. Dan dia dilengkapi oleh kubu kan. Okey, baik. Jadi terdapat kawasan lapang. Okey, baik. Yang kedua tadi, satu polis. Yang kedua Akropolis iaitu pusat pentadbiran dia. Okey, yang ketiga ialah dalam negara kota ni kita juga ada agora. Apa benda agora ni? Agora ialah satu kawasan lapang yang mana kita jadikan kawasan lapang ini sebagai tempat pertemuan dan ada pasar awam. Ni agora, kawasan lapang. Okey, kawasan lapang dan juga dia ialah pasar awam. Okey, dan dia adalah tempat pertemuan. Okey. Jadi ingat agora kawasan lapang yang mana dia dijadikan sebagai tempat pertemuan dan dia ada pasar awam kat situ. Macam kat sini kan. Penduduk-penduduk dia ada kawasan yang kampung. Penduduk yang berada di kawasan kampung ni ada yang menternak, ada yang sebagai petani apa semua kan. Jadi hasil-hasil mereka ini yang mana pergi belayar apa semua ni, hasil-hasil akan bawa ke kawasan ini. Kawasan lapang ini. Kawasan lapang ini agora. Ada pasar kat sini. Okey, jadi baik kat situ. Okey, seterusnya perkembangan dia. Kita tengok kat sini. Penduduk tinggal berhampiran Akropolis. Ini Akropolis tadi cikgu dah bagi tahu. Okey. Lebih aktif berbanding dalam terlibat aktif dalam urusan negara berbanding dengan penduduk yang tinggal jauh dari Akropolis. Yang duduk dekat ni memang duduk dekat ni lebih terlibat aktif dalam bidang ataupun terlibat aktif dalam urusan negara berbanding mereka yang tinggal kat sini. Kat sini kan. Ni tinggal kat sini, ni sini. Sebab yang tinggal dekat luar ni mungkin mereka ini mungkin lebih kepada aktiviti lain seperti pertanian dan juga peternakan. Jadi kat sini mungkin ada yang bertani, ada yang berternak kan. Jadi yang tinggal kat kampung ini macam kita lah. Macam kita kalau berada di bandar mana ada yang menternak kan. Kalau kat kampung tu adalah yang menternak lembu. Sama juga macam dia orang. Bila ada kat kampung ni adalah yang bertani, tanam padi kan. Jadi terdapat 3 polis yang terkenal, 3 negara kota yang terkenal iaitu Athens, Sparta dan juga Corinth. Jadi Athens ni awak kena ingat, Athens ni paling ramai Sorry cikgu punya ni lari, dia punya ni mula lari. Okey, ni paling ramai penduduk. Sparta ni paling luas. Okey, Sparta ni paling luas. Negara kota yang paling ramai penduduk. Sparta negara kota yang paling luas. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini. 2 ciri utama polis, 2 ciri utama negara kota iaitu yang pertama sekali jumlah penduduk yang ramai. Tadi cikgu dah beritahu Athens ramai 40,000 orang penduduk. Dia hanya keluasan dia 2650 km persegi. Kalau Sparta 16,000 orang sahaja. Tapi kawasan dia cukup luas ni. Cukup luas. Iaitu 8,400 km persegi. Kalau Corinth hanya 880 km persegi. Hanya memuatkan 10,000 orang sahaja. Jadi 2 ciri tadi. Ingat. Satu ciri penduduk paling ramai Athens. Satu ciri kawasan paling luas Sparta. Okey, baik. Jadi rumusan dia akan beritahu kat sini. Bagi penduduk Yunani. Setiap polis adalah tanah suci kurniaan dewa. Okey, jadi macam penduduk Athens, penduduk Corinth, penduduk Sparta menganggap tanah mereka ini tanah suci kurniaan dewa. Jadi setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab untuk jaga betul-betul dia punya tanah tersebut. Jadi sikap dia orang ni
akan menyebabkan hubungan mereka tu sangat rapat dalam kalangan setiap warga negara dan bangkitkan rasa kekitaan untuk pertahankan negara kota mereka, kan. Jadi itulah cerita berkenaan dengan tamadun Yunani. Okey, baik, kita akan sambung topik seterusnya pada pembelajaran akan datang pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.